ber, berkenaan dengan iman, itu ilmu akidah. Memperindahkan iman, itu ilmu tasawuf. Dan kedua-duanya itu tempatnya di mana? Tempatnya itu di hati. Macam tu. Jadi maknanya terkait dengan hati kita ni, kita kena ada dua perkara. Satu kena iman, satu kita kena ada apa dia? Keindahan iman. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Salam. Kita mulakan kuliah Isyak kita pada hari ini. Mungkin ini jurung kali yang diadakan. Di sini dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله. الله حق. يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. آمنت بالله وبما قال الله. آمنت بالرسول وبما قال الرسول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله محمد. صلى الله على 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 محمد. صلى الله
الله على محمد صلى 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 الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah kita sambung kuliah kita berkenaan dengan hati, iaitu kita menggunakan kitab yang ditulis oleh bahagia Dr. Muaz Said Hawa. Namanya Muaz, ayahnya nama Said Hawa. Tajuknya Tazkiyatul Qalbi. Nanti minta pihak pengurusan surau memberikan bilangan siapa yang berhajat kepada buku ini. Nanti kita akan bantu untuk photostatekan. Kita akan buat perfect binding lah, maknanya biar jadi macam bentuk buku, supaya macam dia taklah macam apa bertabur sangat kan, begitu. Mudah-mudahan maknanya kita photostate ni sebab kita nak cari kat sini tak jumpa. Kita photostate untuk tujuan pengajian, bukannya untuk tujuan komersial. Biasanya tidak ada masalah, insya-Allah. Okey, yang kita bicarakan minggu lepas adalah berkenaan dengan muqaddimah. Kita telah bincang bukan minggu lepas, bulan lepas, berkenaan dengan hati itu sendiri, apa maksudnya. Kitab ini adalah bicara tentang tazkiyah. Tazkiyah itu penyucian hati. Bila ada istilah tazkiyah, penyucian hati, bermaksud hati itu memang mudah menjadi kotor. Maka ia perlu dibersihkan. Hati ini ibarat macam rumah kita, kalau dibiarkan kosong, dibiarkan bersendirian, biarkan tidak ada orang, maka dia akan lebih cepat berhabuk berbanding kalau diisi. Kereta yang ditinggalkan di tempat parking lebih mudah berhabuk berbanding yang dipakai. Lebih kurang begitu. Habuk ni maknanya dia datang. Kita kena bersihkan. Macam tu. Sama lah juga dengan hati. Hati ni kalau kita biarkan kosong, tidak ada latihan untuk kita isi dengan zikrullah, selawat dan sebagainya, memang dia akan berhabuk. Yang dikatakan habuk-habuk bagi hati itu apa dia? Lupa Allah, itu paling mudah. Okey, lupa Allah. Jadi kita ulang kaji sedikit. Pada bulan lepas kita telah bincang berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan qalbu. Al-qalbu. Okey, qalbu itu ada merujuk kepada dua perkara, satu yang jasmani, satu yang maknawi. Kalau yang jasmani itu memang yang dekat sinilah, yang dikatakan hati yang berfungsi, maknanya yang diperkirakan macam bahasa kita jantung. Qalbu kat situ. Okey, hati yang kat bahagian perut tu dalam bahasa Arab dipanggil kibdah. Bukannya dalam bahasa Arab dipanggil kibdah. Kita hati
macam mana ya? Hati merujuk kepada jantung pun orang panggil hati. Okey, jantung hati. Hati yang bahagian ulu hati perut tu pun orang panggil hati. Tapi bahasa Arab beza. Hati yang merujuk kepada jantung ni namanya qalbu. Okey, adapun hati yang merujuk kepada yang tempat perut ni, yang orang kata makan-makan senak pedih perut tu, dalam bahasa Arab dia panggil kibdah. Kibdah tu bukannya menjadi perbicaraan kita. Yang kita bicarakan ni qalbu, jantung. Jadi qalbu tu maknanya kalau fizikalnya dipanggil bahasa kita jantung. Okey, kalau yang maknawinya dipanggil hati lah. Okey, qalbu terjemah dalam bahasa Melayu yang fizikal. Qalbu merujuk kepada perkara yang fizikal namanya jantung. Qalbu yang merujuk kepada yang maknawi namanya hati. Jadi ia boleh untuk dimasukkan dengan kedua-dua perkara ini pada sudut bahasa. Kemudian qalbu itu juga dalam bahasa Arab dimasukkan sebagai akal. Akal bagi mereka yang ada hati. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan liman kana lahu qalbun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam demikian itu adalah peringatan bagi sesiapa yang baginya itu punyai hati. Qalbun dekat ayat ini iaitu surah Qaf ayat 37 merujuk kepada akal. Akal maknanya akal untuk tafahum, akal untuk untuk cuba memahami, dan juga akal untuk bertadabbur, untuk mencari makna di sebalik apa yang tersurat. Itu akal. Sama juga macam dalam surah Naqil. Okey, maknanya dalam surah Al-Mulk, wala nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat dia kurang lebih begitu. Maknanya maksud dia, kalaulah kami dulu kat dunia dulu kami ini naqilu, kami dia nasma'u, kami mendengar, wa naqilu, dan kami ini berfikir, tidaklah kami ini akan menjadi penghuni api neraka yang sifatnya as-sa'ir. As-sa'ir itu maksudnya sifat yang bernyala-nyala. Nah, dalam tafsir disebutkan naqilu dekat situ bukan akal. Sini naqilu kat situ maksudnya apa dia? Hati. Macam tu, rujuk silang. Jadi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kalimah qalbun merujuk kepada akal, dan ada juga ayat yang lain dari surah Al-Mulk tadi. Okey, Allah Taala menyebutkan naqilu, kalau kami berfikir. Okey, naqilu itu maksudnya bukan berfikir dengan otak, tapi berfikir merujuk kepada hati. Itu kepelbagaian makna. Jadi sebab itulah kita kena tengok tafsir. Kemudian di antara maksud hati ni juga berasal daripada merujuk kepada perkara yang berbolak-balik. Maknanya waqallabu lakal umur, maka diperbolak-balikkan. Okey, maknanya bagimu akan perancangan-perancangan. Okey, wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya dia akan dikembalikan, dibolak-balikkan. Inqalabtum ala aqabikum, maknanya berbolak-balik di atas apa pendirian kamu. Jadi maknanya itu merujuk kepada sifat hati itu berbolak-balik. Kalau dia merujuk kepada berbolak-balik, pastinya ia merujuk kepada hati yang bukan yang jasmani, tapi hati yang maknawi. Maka tak ada masalah kalau kita ini maknanya berbolak-balik fikiran kita, berbelah bagi dan sebagainya. Memang itu sifatnya hati yang Allah Taala ciptakan kepada kita. Kemudian dalam bahasa Arab, hati ini juga disebut sebagai fuad. Fuad. Kadang-kadang fuad itu pun bermaksud qalbun, kadang-kadang fuad itu merujuk kepada perkara yang lain. Maknanya qalbun merujuk kepada perkara yang lain. Bulan lepas kita dah membicarakan tentang perkara ini. Jadi maknanya wa kana qalba akhassu minal fuadi fil isti'mal. Jadi ada yang cuba memberi maksud bahawa kalau qalbu itu dia lebih khusus dalam penggunaannya berbanding fuad. Ini maknanya di antara khusus dan umum sahaja. Tapi mudah cerita maknanya itu kepelbagaian lah. Nanti akhirnya kita nak tahu apa maknanya qalbun dengan fuadun itu, maknanya berdasarkan kepada konteks ayat. Macam tu. Kemudian secara istilah, akhirnya qalbu itu yang dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada, ini yang dicatatkan oleh Dr. Syekh Muaz Hawa ini, maknanya al-qalbu yutlaqu al-qalbu ala lahmah sunburiyah. Maka diitlakkan qalbu itu kepada daging sanabari, maknanya satu seketul daging yang bentuknya seperti itulah love tu, okey, yang berada di sebelah kiri. Maka di situlah tempat terletaknya perasaan-perasaan maknawiyah, perasaan-perasaan halus, okey, yang mana
Dengan perasaan itulah kita mengetahui. Dengan perasaan itulah kita berfikir. Dengan perasaan itulah kita cuba memahami. Dan di tempat itulah menjadi punca segala bentuk keinginan, dan kehendak. Yang mana keinginan dan kehendak itu akan berbolak-balik di antara satu sama lain. Kadang-kadang nak kereta Alza, kadang-kadang nak kereta Tira. Tira apa? Ada kereta Tira. Ativa. Kadang-kadang nak kereta, maknanya sekarang ni dah Venus. Mana berbolak-balik begitu. Itu tempatnya di situ. Dan dia juga berbolak-balik di antara nak buat baik dengan nak buat buruk. Kadang-kadang nak buat baik, kadang-kadang malas, kadang-kadang sabar, kadang-kadang geram dan sebagainya. Dan di situlah sebenarnya tempat manusia itu berperanan, berfungsi. Dan kalau kita nak kata di mana tempat letaknya kemanusiaan itu sendiri, itulah di hati. Lantaran itu, dihuraikan semua perkara ini pada menyatakan apa? Pada menyatakan pentingnya untuk kita merujuk kepada ilmu-ilmu hati. Kerana di hati itulah tempat kemanusiaan kita berada. Hati itu tempat kemanusiaan kita berada. Yang membezakan di antara kita dengan haiwan-haiwan yang lain adalah keunggulan yang ada pada hati kita itu. Jadi untuk merasai berallah juga di hati. Dan bila terkait dengan bicara dalam ad-din al-Islami ini, Allah Subhanahu Wa Taala itu bukannya untuk diketahui bagaimana keadaannya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu cara kita mengenalnya adalah untuk kita merasai kasih sayangnya. Dan tempat nak merasai itu di mana? Di hati. Kalau hati dah koyak ataupun hati dah rabak, hati dah tercedera, maka dia tak akan dapat merasai kasih Allah. Bila dia tak merasai kasih Allah, maka akan berlaku satu perkara, iaitu dia akan buruk sangka kepada Allah. Bila buruk sangka kepada Allah, maka buruklah hidupnya. Lantaran itulah maknanya kita berasa heran kenapa orang begitu teruja dengan segala perkara dalam kehidupannya, tetapi tidak mementingkan perihalan hatinya. Sedangkan hati itulah tempat bahagianya. Hati itulah tempat bahagianya. Dan untuk membahagiakan hati, tidak ada wang ringgit yang dapat membelinya. Tidak ada wang ringgit yang dapat membelinya. Jadi boleh buat catatan emas di sini. Hati tidak akan bahagia melainkan dengan apa dia? Limpahan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Hati tak akan bahagia melainkan dengan limpahan cahaya Nabi. Soalnya cahaya Nabi itu mulia dan unggul. Cahaya Nabi itu mulia dan unggul. Tak akan layak untuk ditempati di tempat yang kotor. Takkan layak untuk ditempati di tempat yang kotor. Lantaran itulah peranan kita, tanggungjawab kita adalah untuk membersihkan hati kita supaya cahaya Nabi itu ibaratnya koma sudi bertandang di hati kita. Dan dengan itulah barulah hati itu berfungsi seperti mana yang sewajarnya ia berfungsi. Dan apakah fungsi hati? Tulis, fungsi hati merasai kerahmatan ilahi. Itu fungsi hati. Selagi hati kita ini tidak merasai kasih Allah, bermaksud kita tidak memfungsikan hati kita. Kalau kita tidak memfungsikan hati kita, bermaksud kita tidak mensyukuri kemanusiaan kita. Bila kita tidak mensyukuri kemanusiaan kita, bermaksud kita rela dalam keadaan kebinatangan. Maka inilah yang Allah Ta'ala maksudkan, ulaika kal an'am balhum adall. Orang yang tidak lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum maknanya wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adall. Mereka ada hati tapi tidak mahu untuk berfikir, mereka ada telinga tapi tidak mahu untuk mendengar, mereka ada mata tapi tidak mahu untuk melihat. Ini bukan yang melihat benda yang fizikal, tapi melihat benda yang di sebalik fizikal. Apakah perkara yang di sebalik fizikal? Di sebalik fizikal. Contohnya yang kita pegang benda ni, bendalah ni, cenonok ni. Okey. Di sebaliknya apa sebaliknya? Di sebaliknya adalah suara tu dibesarkan. Itu. Itu. Okey. Yang fizikalnya ini adalah apa? Air. Okey, orang tak akan faham ini air sebarang air. Jadi kalau orang ambil yang benda ni dengan penampilan dan botol yang begini, automatik apa dia? Orang akan nampak apa dia? Wanginya. Tapi wangi bukan untuk dipandang. Wangi untuk dihidup. Okey, yang kita pandang apa dia? Airnya. Tapi sebenarnya yang kita nampak adalah wanginya. Gitu. What we see is the water and what we watch is the haruman. Ibaratnya macam itulah. Jadi maknanya ini contoh. Apa yang berada di sebalik semua perkara ni? Itulah asma dan sifat Allah. Tulis. Jadi mereka ni ada hati,
tapi tak berfikir tentang asma' dan sifat Allah. Mereka ada telinga tapi tidak mendengar apa yang disebut sebagai asma' dan sifat Allah. Mereka ada mata tapi tidak memandang asma' dan sifat Allah. Di sebalik semua perkara yang fizikal itu, maka mereka itu adalah, Allah Ta'ala kata apa? Mereka itu adalah binatang. Bukan sebarang binatang, tapi binatang ternak. Bahkan lebih hina lagi daripada binatang ternak. Nanti kita 2 minggu lagi kurang lebih kita akan sembelih binatang Al-An'am. Al-An'am ni merujuk kepada binatang ternak yang boleh dikorbankan umumnya. Maknanya lembu, kambing, unta, an'am. Okey, maknanya mana kita ni akan lebih apa dia? Lebih hina lagi daripada binatang ternak. Maksudnya apa dia? Binatang ternak tu dia ternak kerana ada manfaatnya. Kita ni tak ada manfaat apa satu. Apabila apa dia? Apabila kita tidak memfungsikan kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita di mana? Ulang balik, di hati. Hati itu apa fungsinya? Untuk merasai kasih Allah. Bagaimana nak rasai kasih Allah? Dengan cahaya Nabi SAW. Macam mana nak berikan cahaya Nabi itu boleh menerpa dalam hati kita? Hati yang bersih. Bagaimana untuk membersihkan hati? Pertamanya istighfar. Jom kita istighfar. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apabila hati itu kotor, dia tak diitlakkan dengan kalimah qalbun lagi. Bila hati itu kotor, maka dia diitlakkan dengan kalimah nafsu. Kalimah nafsu. Jadi, tadi kita ada kalimah qalbun itu disambung juga dengan kalimah fuad. Itu kurang lebih sama. Okey, satu lagi kalimah yang merujuk kepada perkara yang seperti hati, tetapi kecenderungannya kepada kejahatan. Namanya nafsu. Jadi, nafsu ini berlaku apabila hati tersebut kotor, maka nafsu ini adalah mengundang kepada keburukan, dan keburukan yang paling nyata apa dia? Keburukan yang paling nyata, yang paling terang. Okey, itulah ammarah. Ammarah. Jadi tanda hati yang tidak bersih mudah marah. Itu tulis. Tanda hati yang tidak bersih mudah marah. Jadi dalam perjalanan menyucikan hati ni bukan soal banyak zikir kita, banyak solat kita, banyak tahajud kita, banyak baca Quran kita, banyak kita mengorbankan haiwan apa ternakan apa. Kita baik ibadah korban, banyak puasa kita ni 1 sampai 10 Zulhijjah kita cuba berpuasa. Itu semua mujahadahnya, bukan matlamat. Jadi jangan berbangga-banggalah. Jangan berbanggalah dengan perkara yang bukan matlamat. Okey, kita berlari. Adakah lari itu matlamat? Tak. Lari itu mujahadahnya. Matlamat dia apa dia? Barisan penamat tu. Itu matlamat dia. Jadi ada kan dalam video YouTube dulu viral, duduk lari-lari tak sampai penamat lagi dah angkat tangan menang. Kan? Maknanya dia berbangga dengan dia berlari. Sebenarnya dia berlari untuk sampai kepada matlamat yang terakhir. Jadi sama juga dia berbangga dengan solat dia, berbangga dengan zakat dia, berbangga dengan amalan dia, Quran dia, dengan saf dia, dengan orang surau dia, dengan imam dia, dengan Bilal dia, apa lagi yang disebut. Okey, dengan buka masjidnya, segala amal kebaikan dia berbangga. Sedangkan itu semua bukan matlamat. Itu semua bukan matlamat. Okey, matlamatnya apa daripada semua ibadat kita ni? Bahasa yang paling mudah, hilang marah. Matlamatnya. Jadi banyak solat tapi masih pemarah. Maknanya apa dia? Tinggalkan solat ke tak? Tambah lagi solat sampai kita hilang marah. Banyak berzikir tapi pemarah. Maka kita berhenti zikir ke tak? Kita kena zikir lagi sampai hilang marah. Tapi proses nak hilangkan marah ni biasa dia akan mengeluarkan marah. Dia akan mengeluarkan marah. Sehingga marah tu hilang baru dia akan rasa, oh begini rupanya tidak marah.
Macam tu. Yakni marah apa dia? Marah yang mengundang benci. Dan marah yang menyebabkan dendam. Sama ada pihak kita ataupun pihak yang dimarahi. Kita marah anak kita benci dendam dengan kita. Maknanya marah kita tu marah yang nafsu. Tapi jangan tidak ada langsung sifat marah. Kalau tidak ada langsung sifat marah, nanti kita mungkin akan jadi dayus. Macam tu. Jadi dalam penyucian hati ni, kalau orang tanya, ke mana hal tuju Ustaz? Nak khatam kitab ke? Tak. Kalau takkan nak khatam kitab, adakah tebal ni je bicara tentang tasawuf dan tazkiyatun nafs? Tak, bukan tebal ni. Yang ni hanya satu jilid daripada banyak lagi jilid. Yang Mawsu'ah Tazkiyah ala Minhajin Nubuwah yang dibuat oleh Syekh Muaz. Dan maknanya ini baru Syekh Muaz buat, ada yang lain lagi. Jadi kita jangan fikir nak khatam kitab dalam ngaji tasawuf ni. Dalam ngaji tasawuf jangan fikir nak khatam kitab. Tapi fikir bagaimana kita nak mengkhatamkan kehidupan kita. Kalau kita mengkhatamkan kehidupan kita berbaki marah, bermaksud apa saja mujahadah kita dengan segala bentuk ibadah yang kita buat itu tak sampai ke matlamatnya. Kenapa? Kita buat perkara-perkara itu tapi tidak menyediakan hati yang bersih. Maka cahaya Nabi tidak melimpah. Ibaratnya macam ni. Bila kita solat, maka kita mengundang cahaya Nabi. Bila kita puasa, kita mengundang cahaya Nabi. Mana suluhan cahaya Nabi itu menerpa kepada kita. Bila kita bersedekah, berzikir dan sebagainya, apa saja amalan solat, cahaya Nabi itu menerpa. Okey. Maka kadang-kadang kita lupa nak pastikan bekas yang nak menakung cahaya Nabi itu bersih. Maka akhirnya macam mana? Akhirnya tidak menakunglah cahaya Nabi. Maka bermanfaat tak segala ibadat kita tu? Pada tasawuf tak bermanfaat. Tapi pada fiqh berpahala. Tapi kalau tasawuf tak bermanfaat, kalau ditinggalkan tetap berdosa pada fiqh. Kita faham kat situ. Ibaratnya kita pergi ke kebun, kita pergi ke sungai, ada kebun kita ada sungai, maka kita cedok air sungai, okey, dengan baldi yang bocor. Maka kita buat kerja tak? Ya, kita buat kerja. Berpeluh tak? Berpeluh. Sebab apa? Ada pergerakan berlaku. Kalau tak bergerak, dia tak berlaku kerja. Tolak dinding. Ada kerja tak? Tak ada kerja. Sebab apa? Tak ada bergerak dinding. Itu. Okey, jadi bekerja, tapi ada hasil tak? Tak ada hasil. Sebab apa? Tidak menakung air tersebut. Saya pernah juga. Okey, jadi mana kita sekarang tumpu kepada bagaimana untuk memperindahkan ibadah. Bagus tak bagus? Bagus salah. Tapi cukup tak cukup? Tak cukup. Tak cukup. Okey. Kita perlu sempurnakan lagi dengan bagaimana cara untuk menyempurnakan bekas hati. Itulah kita akan dapati orang tu banyak ibadah tapi hatinya koyak juga. Begitu. Antara tanda hati tu kotor lagi apa dia? Okey. Intention ke attention? Intention seeker. Itu kan hati kotor juga. Dia suka cari perhatian orang. Buat konten sana sini. Okey, maknanya buat macam tu, provokasi sini. Intention seeker ni macam-macam lah. Dia punya aplikasi dia. Sebab apa? Sebab dia nakkan perhatian makhluk. Kalau orang yang nakkan pandangan Allah, dia tidak akan nampak apa-apa pada makhluk melainkan asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu kurang lebih berkenaan dengan hati. Maka apa yang saya nak nyatakan dalam mukadimah ini adalah jangan sampai kita hanya pulun untuk memperbaiki ibadah tetapi tidak meneliti keadaan hati. Keadaan hati itu mesti bersih dan dibersihkan. Okey, kalau tanya, Ustaz saya tak tahu Ustaz, hati saya kotor ke bersih? Risau. Hati saya kotor ke bersih? Maka kita jawab, jangan risaulah. Kalau tidak ada istighfar, zikir dan selawat yang diambil dengan bimbingan berguru, jangan risaulah, kotorlah tu. Ibaratnya macam tu lah. Ini nak cakap, nak mudah faham. Kadang-kadang kita risau hati kita bersih kotor. Maknanya maknanya tidak ada amalan yang kita ambil untuk membersihkan hati, anggap sajalah hati kita kotor. Lepas tu, ya ke Ustaz? Maka ada indikator lain lagi. Indikatornya cepat marah, dendam. Ada orang tak marah, tak dendam dan sebagainya. Tapi apa dia? Tapi tidak nampak yang di sebalik yang terzahir. Iaitu apa dia? Tidak nampak asma' dan sifat Allah. Di sebalik isteri, di sebalik suami, di sebalik anak-anak, di sebalik bos, pekerja dan sebagainya. Itu juga tanda hati yang kotor. Jadi benda ni kena ambil cakna. Okey.
Allahumma salli ala Muhammad. Itulah mana orang yang mengambil cakna akan keadaan hati, maka ibadahnya namanya apa dia? Namanya tafakkur. Tafakkur ni adalah mana mengamati keadaan hati, berfikir keadaan hati itu bagaimana, sampai terpandang ataupun tidak asma dan sifat Allah. Macam itu tafakkur. Jadi dan di sana ada bidalan yang ada kadang-kadang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, ada kadang sebahagian yang kita pernah baca bahawa apa dia, tafakkur sedetik lebih manfaat, lebih baik daripada banyaknya rakaat solat. Ini solat sunat. Macam tu. Menunjukkan apa dia? Menunjukkan perkara-perkara berkaitan dengan hati ni jangan dipandang ringan. Sama juga orang pergi ke Mekah. Ni zaman-zaman orang nak ke Mekah ni kan. Okey, dia sibuk dengan macam mana untuk manasik. Di Arafah macam mana, di mula Arafah, waktu Mina, Muzdalifah dan seterusnya. Okey, tapi hatinya macam mana? Begitu. Alangkah baiknya kalau kursus-kursus haji kan ada juga menyelitkan berkenaan dengan persediaan hati untuk ke tanah suci. Tapi setakat yang saya dengar hujung-hujung telinga saya, tidak ada lah begitu. Yang ada apa dia? Yang ada sibuk macam mana sampai orang buat simulasi nak tawaf lah. Maknanya praktikal pakai kain ihram lah. Okay, maknanya yalah macam-macam benda tu. Itu bukan tak bagus. Baguslah tu. Tetapi kenapa maknanya tidak ada kursus haji yang fokus kepada apa dia? Yang fokus kepada penyediaan hati. Di Arafah, tempat untuk kita merasai berharga mengenal Allah. Tetapi dekat Arafah itu kita sibuk dengan berdoa. Ini tasawuf bicara macam tu ya. Dekat Arafah sibuk kamu doa dengan apa yang kamu nak doa, macam Allah Taala tak tahu apa yang kamu perlukan. Kita pun kebil-kebil dengar waktu awal dulu. Mana sibuk. Padahal waktu kita fikir kalau ke Arafah tak sibuk nak berdoa, nak buat apa lagi? Maka maknanya disambung lagi muzakarah itu di Arafah itu adalah untuk kita sibuk untuk mengintai-intai kasih Allah. Apa tu? Macam mana cara nak mengintai kasih Allah? Dengan cara kamu berdoa. Apalah. Maka akhirnya berdoa tak berdoa ke Arafah tu? Berdoa. Tapi beza tak berdoa dengan memandang apa yang nak berbanding berdoa dengan mengintai kasih Allah? Beza. Jadi agak-agaknya kita dulu, inilah menyebabkan saya nak pergi haji lagi ni. Tapi tak dapat tahun ni. Tahun depan lah pula minta. Tahun depan pula minta. Dah dengar-dengar ilmu ni, tak kena ni, kena pergi haji balik ni. Sebab apa? Memang kita sedar sangat waktu kita pergi haji sebelum ni. Maknanya memang berdoa macam-macam. Satu list panjang kita berdoa. Okey. Memang perlu nak doa tu sebab kita nak apa yang kita nak doakan tu. Tak nampak pun kasih Allah. Lepas tu bila doa tu makbul, banyak pula makbul. Antaranya kahwin. Dapat kahwin, makbul. Tu makbul pula tu. Bila dapat doa tu pula kita kata, ini aku berdoa kat Arafah ni. Makbul Arafah tu. Allah tak nampak pun. Tak rasa Allah tu pengasih pun. Tak menghargai maknanya Allah Ar-Rahman pun. Maka apa maknanya? Maknanya itu dari sudut tasawuf, maknanya satu bentuk kegelinciran dan tipu daya lagi. Maka gitulah kurang lebih. Jadi ini penghayatan setiap orang tidak sama dengan orang yang lain. Habis. Jadi bila kita sebut tentang hati, akhirnya dia merujuk kepada yang luar ke yang dalam? Yang dalam. Jadi kalau manusia itu ada yang luarannya yang namanya jasmani, yang dalam yang namanya hati, maka agama ini juga ada bahagian untuk memenuhkan maknanya fitrah yang luar, iaitu fiqh, dan juga untuk memenuhkan fitrah yang dalam kita ni, iaitu akidah dan tasawuf. Benda akidah ni benda yang dalam. Bukan dalam. Bukannya otak-otak tu. Tapi apa yang di sebalik otak kita itu apa dia? Tempat untuk kita berfikir. Itu akidah. Tasawuf benda yang dalam. Iaitu apa yang kita rasai. Macam tu. Jadi kat situlah maknanya ada ulama istilahkan, maknanya untuk memahami agama ini ada faham secara zahir, ada faham secara batin. Tapi bila kita sebut faham zahir dan batin ni, janganlah terbelenggu dengan istilah batiniah. Itu tak ada halnya dengan batiniah. Kalau macam tu nanti kita raya nanti jangan sebut maaf zahir batin. Maaf zahir je. Sebab apa? Sebab kalau sebut batin takut nanti terjebak dengan batiniah. Cuba cerdik sikit. Macam tu. Mana kita tahulah konteks dia apa. Habis. Jadi sekarang ni malam ini kita ambil masa sikit lagi untuk kita soroti daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, bagaimana yang disebutkan dengan sifat-sifat hati itu?
dan ciri-ciri hati. Okey, supaya kita tahu apa yang sepatutnya hati kita itu ada dan apa yang sepatutnya hati kita itu dilindungi daripada perkara-perkaranya itu. Okay, apa yang perlu dibuat kepada hati untuk hati itu berciri demikian, dan apa yang perlu dibuat kepada hati supaya hati itu tidak berciri demikian. Begitulah ibaratnya. Jadi secara umum, okey, pertama, hati itu tempat apa dia? Ini paling utama sekali, mahalul iman. Hati itu tempat iman. Okey, kalau hati itu tempat iman, macam saya sebut awal tadi, Allah SWT. Bekas untuk kita menakung iman kita tu kotor, bocor, tak sempurna. Okey, tidak boleh shoot in dengan keunggulan iman itu sendiri. Maka rosak tak rosak? Ibaratnya rosak. Ini kita nak sembang sebab kita nak menvisualisasikan saja. Ini benda yang amat maknawi dan abstrak. Just untuk menvisualisasikan, untuk ilustrasikan. Begitu. Jadi, oleh kerana hati ni tempatnya iman, kita duduk sibuk belajar tentang iman. Ini satu hal lagi ni. Tapi alhamdulillah lah, bagus juga, subhanallah. Okey, maknanya dulu kita ni Malaysia ni, ini bukanlah kajian yang saya daftarkan di mana-mana universiti. Ini hanya kajian bersifat pengalaman dan bersifat peribadi. Okey, Allah SWT. Kita dapati dulu orang kita ni kalau setelah pengajian je semua benda bab fiqh. Sampai dulu ni bukan baru ni, lama. Daripada arwah Ustaz Ismail Kamus ada lagi. Dia buat jadi jenaka kat dia. Saya tak tahu nak ajuk dia macam mana. Maknanya dia merujuk kepada maknanya orang perempuan. Habis bab haid, esok lepas tu hilang lagi bab haid lagi. Tak habis-habis belajar haid ni, bila belajar yang lain. Maksudnya apa dia? Maknanya ulang bab fiqh saja. Itu kalau perempuan dulu, kalau perempuan nak mengaji mesti bab haid. Tak habis-habis. Lepas tu sampai yang dijadikan maknanya sindiran lah kata-kata. Sampai haid dah tak ada pun nak belajar haid lagi buat apa? Begitu. Nak kata apa dia? Simbolnya apa? Maknanya apa dia? Terlampau fokus kepada fiqh tak habis-habis. Okey. Kemudian dah berlaku perubahan, maka dah mula belajar pula dengan tentang akidah. Okey, akidah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini pendekatannya mesti sifat 20. Kenapa kata mesti? Kerana itu yang muktabar dan diijma'kan, mesti. Ustaz, kalau tak baca ke sifat 20 tak apa ke? Tak apa, yang penting maknanya seperti dalam sifat 20 tu. Habis. Macam yang penting maknanya tu seperti sifat 20. Macam tu. Okey. Allah SWT. Jadi kita pun belajarlah akidah. Okay. Tetapi kalau banyak melakukan ibadah, banyak belajar fiqh bincang, hati yang menjadi tempat iman itu diletakkan, tidak kita sediakan, ada manfaat tak belajar akidah tu? Tak manfaat. Maka jadilah yang berlaku sekarang ini, banyak bicara akidah, bagus. Tetapi oleh kerana bicara akidah itu tidak selari dengan penyediaan bekas hati, sedangkan hati itu tempat iman, tempat iman bertandang. Kita kata tempat iman diletakkan, mahalul iman, hati itu. Maka apa yang berlaku? Belajar akidah akhirnya jadi kuat berbala. Sikit debat sana, sikit debat sini, sikit salah ke orang sana, salah ke orang sini. Kalau yang ulama tak ada masalah, mereka berhujah dan berdebat. Ini masalah apa dia? Orang awam. Orang awam yang acah-acah ulama. Jadi kita berbahagia dan bersyukur dengan ulama-ulama kita, contohnya yang mulia Ustaz Engku Fadil. Okey, maknanya Al-Fadil Ustaz Abu Bakar Rashid. Okey, maknanya dan ramai lagi lah. Semua saya sebut dua orang itu sebab itu yang terkini yang berlaku. Okey. Jadi maknanya apa? Kerana maknanya begitu tekun mempertahankan maknanya akidah umat Islam secara kefahaman yang diijma'kan oleh ulama zaman berzaman. Begitu. Jadi kalau macam apa pun benda ulama, okey, kalau tak puas hati, okey, jom kita berhujah, kita berdebat. Di sisi ulama tak ada masalah. Tapi lepas dah habis mereka berhujah tu orang-orang yang tu acah-acah ulama ni, potong sana, potong sini, nganjing sana, nganjing sini. Itu maksudnya apa dia? Maksudnya dia dengar bicara akidah tanpa disediakan bekas hati yang sempurna, maka akhirnya dia akan berbala. Maka banyak ilmu tentang akidah pun bawa kepada bala. Apa makna? Balah ni paling-paling pun matlamat hasil yang paling singkat daripada berbalah apa dia? Benci. Benci itulah matlamat iblis. Sebab apa? Benci itu adalah keterbalikan daripada tujuan Nabi diutuskan. Apakah tujuan Nabi diutuskan?
untuk membawa kerahmatan ke sekalian alam. Okey, maka bila adanya benci, maka jadi tak seperti yang Nabi diutuskan? Tak jadi. Maknanya apa dia? Begitulah kejayaan makhluk terkutuk itu. Macam tu. Okey, jadi tak apa, sekarang nak buat macam mana? Okey, jangan tinggalkan ibadah daripada ilmu fiqh yang telah kita pastikan ibadah kita itu sempurna rukun dan syaratnya. Dan jangan ditinggalkan pengajian-pengajian pengajian akidah, tetapi pada masa yang sama. Okey, diteruskan dan disempurnakan dengan penyediaan bekas hati, iaitu tasawuf. Tasawuf. Supaya apa dia? Supaya bila kita belajar tentang iman tu masuk dalam hati kita. Dia boleh shoot in ke situ. Saya rasa itu je kot. Maknanya kecelaruan kita sekarang ni. Banyak bincang tentang akidah, tetapi tidak menyediakan bekas hati. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada menyatakan bahawa hati itu tempat keimanan diletakkan. Okay, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Itu surah Al-Hujurat ayat 14. Itu petikan dia. Dan tidaklah lagi masuk iman dalam hati kamu. Macam tu. Okey. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang telah ditetapkan, okey, dalam hati mereka itu akan iman. Maka itu surah Al-Mujadalah ayat 22. Okey. Nanti kalau dah ada buku ni, maknanya bolehlah senang garis gitu je kan. Okey. Jadi itu yang pertama, hati adalah tempat iman. Yang kedua, hati itu mahallul hidayah. Mahallul hidayah. Maksudnya hati itu tempat apa dia? Tempat hidayah, tempat petunjuk. Tempat petunjuk. Okey. Jadi huraiannya yang sama, kalau hati kita rosak, tercemar, tercedera, maka bagaimana petunjuk itu benar-benar membumi dalam kehidupan kita. Di sini daripada ayat 11 surah At-Taghabun. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Taala akan memberi petunjuk kepada hatinya. Begitu. Jadi nak katanya apa dia? Iman dan hati itu bersalingan dalam ayat ni. Tulis catatan surah At-Taghabun. Ada isyarat, ada makna ke surah At-Taghabun ayat 11. Allah Ta'ala kata siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Bermaksud apa dia? Iman tempatnya di hati. Bila orang itu telah beriman kepada Allah di hati, Allah Ta'ala akan memberi hidayah pada hatinya. Jadi nak katanya, bicara tentang iman, jangan lupa menyediakan bekas hati. Apalah kiranya kalau semua kita bila kita bicara tentang fiqh ke akidah ke, kita mulakan dengan sedikit zikir. Supaya apa dia? Supaya hati kita itu kita perbetulkan terlebih dahulu, insya-Allah. Okey, yang ketiga, hati itu apa dia? Tempat perasaan yang halus. Al-atifah, perasaan yang halus. Okey. Jadi perasaan yang halus ini meliputi apa dia? Meliputi maknanya kecenderungan kepada kebenaran. Perasaan kita ni Allah Taala dah built-in tau. Maknanya fitrah hati ini dia ada atifah, maknanya ada kejiwaan, kehalusan jiwa itu. Okey, yang mana sifat kehalusan jiwa ini apa dia? Dia akan cenderung kepada kebenaran. Di situlah maknanya ada yang daripada riwayat istafti qalbak. Kau minta fatwa lah daripada hatimu sendiri. Kadang-kadang dulu kita waktu kecil, ustazah-ustazah kita pun maknanya bagi pedoman, tak apalah kalau kamu tak tahu, bila kamu baca soalan, yang pertama-tama hati kamu tu terdetik nak A ke B ke C. Gitu. Yang terdetik yang pertama itulah biasanya benar. Gitulah bila kita datang exam dulu, tak reti nak jawab apa, ambil detikan hati pertama. Macam tu. Okey, jadi sebab memang situ. Okey, tetapi berhati-hati itu kalau hati itu statusnya hati. Tapi kalau hati itu statusnya dah bertukar menjadi nafsu, maka tak boleh guna kaedah. Tak boleh guna kaedah. Okey, maka ada banyak perlu untuk diperhatikan. Kemudian atifah itu juga merujuk kepada apa? Sukakan dihargai, suka dihargai. Okey, suka dihargai, suka dicintai dan sukakan perkara yang indah. Itu memang hati. Itu memang hati. Okey, maknanya dia akan cenderung kepada yang al-haq, benda yang benar. Dia akan cenderung kepada mencintai, dicintai, menghargai, dihargai dan keindahan.
Itu kecenderungan hati. Yang Allah Ta'ala telah ciptakan fitrahnya begitu. Okey. Jadi, kalau orang yang jiwanya tercedera, hatinya tercedera, contohnya kalau dalam ilmu kaunseling dan psikologi disebut trauma, dengan segala macam jenisnya, ataupun secara umum disebut sebagai mental health disorder tu, okey, ada isu-isu kesihatan mental tu, biasanya dia akan kurang bab kebersihan, dia akan kurang bab mana menghargai dan dihargai, dia akan kurang kat situ. Ada orang yang dia akan kurang bab kebersihan sampai mana dia tak tukar underwear dia berapa lama. Itu ada pengalaman yang saya jumpa lah. Bila saya menangani orang golongan-golongan seperti ni, sampai maknanya jalan, dia akan bawa je kain. Dia akan bawa kain. Dan dia akan duduk dengan kawan lebih jauh. Kalau duduk je, mana-mana tempat duduk, dia akan lapik dulu. Jadi maksudnya, sampailah saya pun dengan cara yang mudah-mudahan tidak menyentuh sensitiviti semua di situ, nak tahu maklumat kenapa begitu. Sebab dia ni jenis apa dia? Dia tak tahu underwear dia bersih ke kotor. Ni orang perempuan lah, ni orang perempuan. Terutamanya. Maknanya zaman dia datang bulan ke tak bulan, dia tak tahu. Dia macam disorder kat situ. Sebab apa? Sebab hati dia dah tercemar. Bukan tercemar, apa? Tercedera. Bukan tercemar, tercedera. Okey. Sama juga dengan kalau hati tu, kalau dah tercedera, benda atifah yang Allah Ta'ala sediakan pada setiap hati manusia ni akan malfunction. Iaitu apa dia? Dia tak pandai menghargai orang. Dan dia rasa tak perlu pun untuk dia dihargai. Maka akhirnya dia akan hidup seperti semahu yang dia nak hidup. Itu semua tanda-tanda hati yang tercedera. Dan tidak ada cara nak mengubati hati ini melainkan dengan cahaya Nabi SAW. Banyak tak agak-agak maknanya orang kita sekarang hati cedera ni? Ya, rasa banyak. Ilmu satu perkara, amal satu perkara. Ilmu mungkin dia layak untuk berstatus ustaz. Amal mungkin dia layak untuk berstatus haji ke, maknanya abid ke, orang surau ke, amal. Tetapi hati tak ada kaitan langsung pun. Mana hati tu? Apa maksud tak ada kaitan? Kalau orang tu hati dia tercedera, dia banyak ilmu, banyak amal pun memang cederalah keadaannya. Ibaratnya macam tu lah. Tetapi nak membetulkan hati itu pun kena ada ilmu dan kena ada amal. Itulah uniknya. Oleh kerana begitu keadaannya, benda tentang hati ni mesti ada, apa dia? Mesti ada coach. Mesti ada coach. Tapi kalau sebut coach, dalam konotasi Malaysia ni, okay, coach ni maknanya something related to making money. Itu kan, itu pada faham saya. Tu. Okay, maknanya untuk buat duit itu coach. Tapi yang saya masukkan coach kat sini apa dia? Mursyid itulah. Maknanya guidance daripada yang dapat memberi petunjuk kerohanian kita itu. Begitu. Habis. Allah SWT. Itu yang ketiga. Hati itu tempat kejiwaan atifah, kehalusan jiwa. Yang keempat, 10.30 kita berhenti lah tu. Okey. Hati itu apa dia? Seperti mana hati itu tempat atifah yang baik, maknanya kecenderungan kepada yang al-haq, kecenderungan kepada maknanya al-hub, kecintaan, kecenderungan kepada az-zinah, maknanya perhiasan, keindahan, kecantikan. Itu buat yang ketiga itu rujukan dia surah Al-Hujurat ayat 7. Surah Al-Hujurat ayat 7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Ta'ala telah menjadikan kamu itu mencintai akan iman. Okay? Dan memperhiaskannya, memperhiaskan imanmu itu dalam hatimu. Dekat sini pun ada isyarat kalau kita nak tadabbur sedikit ayat ini. Walakinnallaha, akan tetapi Allah Ta'ala itu habbaba ilaikumul iman, yang telah mempercintakan kepadamu itu akan iman. Wa zayyanahu, dan memperindah,kannya. Nya kat situ apa dia? Memperindahkan iman tadi. Fi qulubikum, dalam hati kamu. Apa maksudnya? Begini. Berkenaan dengan iman, itu ilmu akidah. Memperindahkan iman, itu ilmu tasawuf. Dan kedua-duanya itu tempatnya di mana? Tempatnya itu di hati. Macam tu. Jadi maknanya terkait dengan hati kita ni, kita kena ada dua perkara. Satu kena iman, satu kita kena ada apa dia? Keindahan iman. Macam tu. Jadi maknanya ataupun dalam konotasi hadis pula,
Okey, kita kena ada iman. Yang kedua, kita kena ada apa dia? Kemanisan iman. Belajar tentang iman tapi tak sediakan bekas hati, maka tak sempat kita nak merasai manisnya iman tu. Bila tak sempat nak merasai manis iman, banyak bercakap ke banyak diam? Kalau kita makan aiskrim, peringkat-peringkat awal kita makan aiskrim tu, banyak cakap ke banyak diam? Lepas tu duk makan aiskrim. Diam. Kita diam. Sebab apa? Sebab kita sedang menikmati manisnya. Okey. Tetapi kalau aiskrim tu tawar, makan aiskrim tawar pula, agak-agak mulut kita bebel lah. Memang bebel. Ini just nak bagi simple analogi, nak bagi faham. Jadi orang yang belajar iman tapi tidak merasai manis iman, dia akan banyak bercakap tentang iman. Sebab dia tak menikmati manisnya. Buat catatan situ. Iman untuk dinikmati manisnya, bukan untuk banyak bicara. Sebab itulah maknanya dalam satu buku yang ditulis Imam Al-Ghazali, saya tak banyak sebut saja buku, takut salah. Tapi saya ingat saya Al-Ikhtisar fil I'tiqad, waktu dalam muzakarah waktu kat Mesir lama dulu. Maknanya yang penting perkara fikrah ni nisbah kepada Imam Ghazali rahimahullah. Maknanya beliau memberi pendapat bahawa kalau tidak ada lagi perkara yang mendatangkan keraguan kepada mana-mana kampung umat Islam, mana-mana tempat umat Islam, okey, maka tak payah nak ajar-ajar lah iman tu dah. Sebab tak ada benda lagi yang mendatangkan yang boleh yang ada risiko keraguan. Contohnya kampung Prisin 19 ni, okey, 19 ke 9? 9, okey, 9. Kampung Prisin 9 ni maknanya orang-orang dia tak ada isu bab akidah. Tidak ada etis punya fahaman, tidak ada maknanya izm-izm perkara-perkara yang luar masuk. Maknanya semua itu maknanya ke mana pun Tuhanku adalah Allah, Nabiku Rasulullah SAW, okey, petunjukku Al-Quran, ketaatanku kepada para ulama, dan aku in order dengan fiqah, akidah, tasawuf, maknanya begitu. Maknanya dia tak terfikir pun nak cari Tuhan yang lain. Semuanya in order gitu je. Maka orang golongan macam ni tak payah lagi nak ajar-ajar lagi benda-benda detail tentang iman. Sebab apa? Takut kalau dia detailkan lagi tentang iman, detailkan lagi tentang sifat 20 misalnya, perbahasan kanan dan kiri, ilmu falsafah apa semua bagai, okey, maka akhirnya lebih celaru. Maka kalau macam kita ni dah tak ada apa-apa, maknanya perkara yang agak-agak boleh mengganggu gugat maknanya ikatan iman kita kepada Allah dan ikatan cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka tak payah nak bincang banyak dah lah. Tapi maksudnya apa dia? Adakah begitu saja? Bukan. Maksudnya apa dia? Pergi kepada next stage. Apa dia? Merasai manis dia itu. Nak merasai manis tu mesti dengan guidance dan beribadah. Tapi bukan sebarang ibadah. Ibadah yang bukan mengejar ganjaran, tapi ibadah yang di dalam lembayung kemanisan bermanja dengan Ar-Rahman itu. Sama ada dekat surau, di atas tikar senjata, ataupun dekat luar bersama dengan komuniti kemasyarakat, tapi dia merasai bermanja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus kat situ je. Maka poinnya apa dia? Iman ni kalau tak ada benda nak ganggu kita, tak payah nak belajar pun tak apa dah. Tapi ini maksudnya yang iman yang belajaran fardu kifayah. Yang fardu ain kena settle. Jangan salah faham cakap saya ni. Okey. Lepas dari situ maknanya fokus kepada merasai kemanisannya. Fokus kepada memperindahkan iman itu sendiri. Jadi sekarang kita nampak macam benda-benda iman ni banyak jadi bicara. Tak banyak menjadi menikmati. Beli aiskrim, sebelum dia cair, nikmati terus. Dah cair jadi apa? Tak jadi apa dah. Kalau aiskrim faham pula tu. Tapi buat iman tak faham. Mungkin Abang Syah kena jamu aiskrim kot lepas ni. Tiba. Kena jamu aiskrim. Macam tu. Itu kita pun tak faham tu. Maknanya kenapa ya? Allah SWT Muhammad. Contohnya kereta. Awak dah beli kereta GTR. GTR mahal rupa-rupanya.
Kan maknanya Toyota Vios. Tapi kalau GTR kan yang sport kan, yang dia dah make up semua solid sampai tak ada tempat nak make up lagi. Okey, dah beli GTR habis make up dah. Lepas tu nak godek apa lagi kereta tu? Nikmatilah saja kereta tu. Drift lah kat mana-mana. Tapi jangan sampai kena saman. Okey, maknanya ikutlah macam mana. Nikmati kereta tu. Ini duk make up kereta tak habis-habis. Tak gerak-gerak kereta. Kan tak cerdik. AKA bodoh. Ini maknanya bodoh dalam cerdik. Dengan kecerdikannya dia belajar tak habis-habis tentang iman dan sebagainya. Tetapi rupanya situ ada berbaki bodoh. Rupa-rupanya iman tu bukan semata-mata dibahaskan tak habis-habis. Iman tu untuk apa dia? Dia nikmati manisnya. Nak nikmati manis, kena ada apa? Kena ada lidah. Kena ada lidah. Kalau tak ada lidah macam mana boleh? Tak boleh. Jadi kita kena ada lidah rohani untuk merasai kemanisan beriman kepada Allah. Lidah rohani itulah yang mursyid nak tumbuhkan dalam hati murid-muridnya. Itu ibarat lidah rohani. Oh, lidah melecur tak sedap makan. Tahu. Duk demam makan tak sedap. Tahu. Hati demam ni. Tak merasai manis iman. Buat tak reti pula. Itulah. Jadi kita betulkan bersama-samalah benda ni. Benda bukan benda yang main-main. Habis. Kemudian seperti mana iman hati itu menanggung benda-benda yang baik, maka pada masa yang sama, dekat hati jugalah tempat, apa dia? Kecenderungan kepada, tadi al-haq, yang ketiga kan? Ad-dhalal. Az-zaigh, ilhiraf. Okey, maknanya kecenderungan ke arah kebatilan, tipu daya, penyelewengan, penipuan. Itu juga tempat di mana? Tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Tapi ini apabila macam mana jadi macam ni? Bila hati itu tidak dibersihkan. Maka jangan senang-senang sangat nak ikut petunjuk hati. Hati abang rasa raya tahun ni kena kat rumah mak ayah abang. Bang, tahun lepas pun mak ayah abang juga. Raya puasa pun mak ayah abang juga. Semua mak ayah abang je. Hati abang rasa. Hati abang ni hati yang benar. Agak-agak bro. Hati yang macam mana tu? Hati yang macam mana tu? Tanda hati kita tak boleh pakai apa dia? Cepat marah. Tanda hati kita tak boleh pakai, nak minta fatwa kat hati ni, tak boleh pakai apa dia? Buruk sangka kat orang. Geram dekat orang sana sini. Tu tak boleh pakai hati. Kena diam balik. Kena diam. Okey. Jadi, inilah yang disebut sebagai tadi, kita sebut hati itu telah menjadi nafsu. Maka dia pergi kepada dhalal, kesesatan, kegelinciran, penipuan, penyelewengan. Dan ke arah kebatilan. Okey, ayat dia, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Begitu. Iaitu apa dia? Apabila dia menyeleweng daripada hidayah, maka Allah Ta'ala menyelewengkan dia lagi. Allah Ta'ala tak akan memalingkan kita daripada hidayah, melainkan kita yang berpaling dulu. فَلَمَّا زَاغُوا, apabila mereka itu berpaling daripada petunjuk-petunjuk Allah, azaghallahu qulubahu, maka Allah Ta'ala akan lebih memalingkan lagi penyelewengannya, akan menambahkan lagi penyelewengan yang ada padanya itu. Begitu. Sebab itulah Allah Ta'ala minta kita berdoa, bukan Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita untuk kita berdoa apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau apa dia? Memalingkan hati kami setelah engkau telah memberi hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kami di sisimu akan rahmah. Begitu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha wahhab, apa dia? Maha mengganjari. Buat catatan tepi. Apa saja dalam Al-Quran sebut tentang rahmah, ia ultimately, easily, simply merujuk kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu Allah Ta'ala declare Nabi itu SAW sebagai rahmatan lil alamin. Jadi dalam doa ini, ini huraian macam ni saya tak dengar dengan kalau masyayikh dalam kitab fiqh, ajar fiqh tak ada. Saya biasa dengar huraian seumpama ini kalau macam syekh itu dia bila bicara tentang tasawuf. Dalam doa ni kita kata Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami. Okey, ba'da id hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Okey,
Okey, maknanya engkau dah bagi petunjuk kepada kami ya Allah, jangan kau palingkan lagi. Itu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita minta macam tu, bermaksud apa dia? Kita nak berpaling ke ataupun kita nak lurus? Berarti kita nak lurus. Macam tu. Okey. Kemudian wahab lana min ladunka rahmah. Wahab lana, dan anugerahkanlah bagi kami min ladunka, di sisimu, apa dia? Rahmah. Kasih sayang, kerahmatan. Sebut kat sini ni maknanya simply, maksudnya apa dia? Kita nak apa dia? Nabi SAW. Dan anugerahkanlah kami di sisimu akan kasih sayang. Kasih sayang Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala tampilkan, Allah nyatakan, Allah isytiharkan pada siapa? Pada Nabi SAW. Jadi bila kita minta ke Allah Ta'ala nak rahmat Allah, bermaksud kita minta ke Allah nak Rasulullah SAW. Macam mana nak attach dengan Nabi SAW? Dengan attachment, apa dia? Mahabbah, cinta. Ini kena faham ni. Kita minta kerahmatan Allah macam-macam, tapi Nabi SAW tak menerpa dalam jiwa kita. Itu tanda hati yang cedera. Sebab itulah maknanya kita selawat tadi, maknanya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, kita nak ukir, nak faham hati kita ni kan, mim ha, mim dal. Begitu. Kita minta kerahmatan Allah, tapi kita lupa Rasulullah SAW. Dapat tak rahmat Allah? Kalau dalam muhasabah ilmu tasawuf diperkirakan, dapat tak? Tak dapat. Kita minta syurga. Syurga itu tanda kerahmatan Allah, ya betul. Tapi bila minta masuk syurga, tak menerpa pun ingatan cinta kepada Nabi SAW. Diperkirakan dapat tak dapat rahmat Allah Ta'ala tu? Tak dapat. Itu. Ini muhasabahnya, bukan penghukumannya. Bila kita sembang tasawuf, bukannya hukuman, tapi adalah apa dia? Muhasabah berdasarkan ahwal yang bicara. Okey. Maksudnya kalau kita mendengar, kalau ahwal tersebut boleh shoot in dengan diri kita, bismillah. Kalau tak shoot in, maka carilah contoh-contoh yang lain. Kalau bicara tasawuf ni bukan soal salah menyalah. Ini soal ahwal masing-masing. Habis. Okey. Jadi apabila mereka berpaling, Allah menambahkan lagi apa dia? Penyelewengan mereka itu. Maknanya apa? Allah Ta'ala tak akan memalingkan kita, melainkan kita yang terlebih dahulu berpaling daripada Allah. Apakah tanda kita berpaling dari Allah? Apa tanda? Tanda berpaling dari Allah. Tak sudi cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tanda kita tak sudi cinta kat Nabi? Tanda kita tak sudi cinta kat Nabi, berkira-kira dengan selawat. Weh, selawat kedekut sangat. Saya kalau student saya kat UKM tu, maknanya belajar bidang Quran Sunnah, sebut Rasulullah SAW tak selawat, saya memang geram. Saya marah. Sebab apa? Sebab saya pun pernah kena marah dulu oleh guru saya. Dan mujurlah guru saya tu marah saya. Dan pernah juga dimarahi sebab bila tulis hadis Nabi SAW, okey, lepas Nabi Muhammad, lepas tu gergaji. Apa gergaji? SAW. Itu kena marah. Kena marah. Kenapa kedekut sangat nak tulis sallallahu alaihi wasallam? Macam tu. Kalau baca Arab, tulis Jawi, sod lam ya. Ataupun sod saja. Itu kurang asam. Tak diberkati tu macam tu. Maka Syekh kata, kamu tahu atau tidak? Diberkati kitab-kitab hadis itu bukan sebab kekuatan hafalan imam-imam hadis. Diberkati kitab-kitab hadis itu apa dia? Kerana betapa banyaknya dia menulis sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak orang yang bersahabat kepada Nabi dengan sebab membaca apa yang ditulis sallallahu alaihi wasallam. Maka diberkati kitab-kitab hadis yang kitab ulama terdahulu. Itu saja. Dan keterujaan ulama dulu nak menulis sebab apa? Sebab sengaja cari hal nak tulis sallallahu alaihi wasallam itu. Itu bendanya. Kita ni buat buku nak dapat KPI. Nak jual buku, nak dapatkan untung. Jauh sangat. Bila ada ulama kita, walaupun bagaimanapun pendapat yang dinyatakan, maknanya daripada dia dia sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allah sama Muhammad, Allah sama Muhammad, pun nak argue benda tu. Maknanya apa dia? Maknanya awak sendiri berpaling daripada hidayah. Ya, dia merujuk Al-Quran, dia rujuk hadis, dia rujuk buku macam-macam, tapi tanda orang yang berpaling daripada petunjuk Allah apa dia? Berkira dengan Rasulullah SAW. Itu benda.
Maka guru saya sebut ni bukan satu guru ni, banyak-banyak guru dalam banyak perjalanan ni daripada saya umur 18 tahun sampai dah sekarang. 18 tahun ke? Tak. 17 tahun. Mula bertaubat 16. Kurang lebih macam tu lah, tapi 16 dah kurang lebih. Maknanya kalau sekali kamu dengar nama Nabi SAW, kamu kena cover selawat terkurangkan 3 kali. Maka saya suka mendengar maknanya seorang ulama di negara kita ni punya kuliah. Sebab apa? Sebab dia banyak gantikan tu kan. Kan kita fikir kalau macam seorang negarawan kita apa nama kan. Benda sebab sementara nak berfikir tu kan tak petah lah maksudnya. Daripada sebut benda-benda macam tu dia gantikan dengan selawat. Bila dia sebut selawat, maka saya akan automatik sambung 3 kali ganda daripada selawat tu. Maka seronok selawat je sebenarnya. Begitu. Jadi sampai perlakuan selawat pun orang argue. Sampai kata kalau kamu cinta kat Nabi, kamu solatlah dengan cara Nabi. Nanti dulu. Kalau solat dengan cara Nabi itu kamu ikut Nabi. Sebelum nak ikut Nabi, kamu cinta Nabi dulu, baru benar kamu ikut Nabi SAW. Dah tu kalau kamu ikut Nabi tanpa kamu pupuk hatimu cinta Nabi, maksudnya apa dia? Maksudnya kamu nak ambil manfaat dari Nabi SAW. Nabi tak ada benar hati kamu. Walaupun kamu solat cara Nabi. Duk sibuk solat cara Nabi, puasa cara Nabi, haji cara Nabi, makan cara Nabi, maknanya perubatan cara Nabi. Semua cara Nabi. Tapi Nabi ada dalam hati tak? Tu tulis. Nabi ada dalam hati tak? Tak malu punya umat. Ini bukan saya kata. Saya dimarahi dulu. Saya tak marah tuan-tuan. Saya hanya sebut macam mana saya dimarahi dulu. Tapi mujur kena marah. Hai, kalau tak kena marah macam tu maknanya apalah maknanya. Begitulah. Okey, kita berhenti kat ni dulu. Dah 10.40 dah. Letih dah tu. Begitu. Jadi saya minta maaf, saya bagi kata dua kepada pengurusan surau. Kalau nak minta lepas maghrib saya kelang kabut. Tak bermaknanya saya nak kejar kuliah maghrib, anak-anak terabai. Dan membiarkan isteri saya kontang-kanting uruskan anak-anak yang ramai. Buat anak ramai-ramai tapi isteri seorang. Taklah ramai, mana 6 orang, seorang simpan, tinggal 5. Mana boleh macam tu. Tak tergamak saya maknanya tu. Jadi maknanya okey, tak apalah. Maknanya anak urus sama-sama lah. Paling-paling saya ada solat maghrib sama-sama dengan anak. Ini kalau pukul nak kejar maghrib kat sini, lepas order office turun kat sini, anak saya confirm sembahyang sendiri. Lepas tu isyak, anak sebalik, anak dah tidur, dah apa makna? Ya Allah tanggungjawabkan jemaah-jemaah ni ke? Allah tak tanya saya lah tuan-tuan kat sini. Allah tanya saya apa? Anak saya ke rumah tu. Apa tuan-tuan ni? Ibaratnya macam tu lah. Ini guru saya pun tegur. Ustaz nak kerja apa sangat kuliah sana sini ni? Anak ustaz macam mana? Macam tu. Jadi saya tak boleh. Saya pun tak boleh. Kena balik rumah dulu, uruskan anak-anak dulu, solat dengan anak-anak dulu. Tadi lepas solat maghrib letih, lepas tu kita baring dulu, anak kita urut dulu. Adalah sikit maghrib isyak ni waktu untuk beramal, waktu untuk berkasih sayang, waktu untuk maknanya family bonding, itu maghrib isyak. Itu saya diajar begitu. Tuan-tuan terpulanglah tuan-tuan. Jadi saya kata tak apalah, kalau tak nak sambung isyak tak jadilah. Kalau nak buat juga try lepas isyak. Lepas isyak ni sembahyang anak tu siap-siap semua. Anak saya nak tengok game ke, buat homework ke apa ke, itu dia punya terapi lah. Anak sekarang ni warrior je sekarang ni. Apa dia panggil apa? Main perang-perang kat handphone tu. Tak tahulah apa benda dia main tu. Saya pun tak faham tu. Mujur saya tak faham. Ada juga maknanya bapak-bapak pun main dengan anak-anak sekali. Kadang bapak lebih pula. Macam tu. Jadi lepas main isyak tu, okay, anak saya buat hal dia, maka saya pun keluar. Okey, dah tu habislah bagian saya dengan anak, mau keluar. Jadi maknanya keluar ni nak dengar seorang, dua orang. Macam tu je lah. Jadi saya terpaksa lah maknanya buat lepas isyak. Saya pun letih, tuan-tuan pun letih. Tapi kok mana pun Allah Ta'ala tak tanya saya tuan-tuan ni macam mana. Yang Allah Ta'ala tanya saya apa dia? Anak saya tu macam mana? Maghrib isyak tu waktu yang diberkati. Sebab itulah solat awabin 6 rakaat tu antara maghrib isyak tu. Solat taubat, solat istikharah kan, solat awabin kan. Macam tu. Dan memang perihalan ulama-ulama dulu, maghrib isyak tak kacau. Sampai sekarang, maghrib isyak pantang. Jangan bertamu kat rumah para ulama, maknanya para syekh ni antara maghrib isyak. Tunggu lepas isyak. Macam tu. Okay, jadi saya rasa
perlulah untuk kita latih-latih maghrib isyak ni beramal. Macam tu. Tapi tak apalah kalau kat sini setiap maghrib nak buat kuliah pun bismillah. Tak apalah, ikut keadaan masing-masing. Tapi kena fikir balik macam mana tu. Jadi lepas habis main isyak kat rumah baru saya bekerja ke sini. Lepas tu kita buatlah setakat mana yang mampu. Macam tu. Kalau ramai macam ni, saya rasa kita buat duduk atas bersila bawah pun tak apa. Cuma ni saya duduk atas ni sebab kamera dah ready. Raihkanlah kamera ni. Nanti aku tukar-tukar kamera ni pula. Macam tu. Sebab apa saya tak pandang kameranya? Di sebalik saya pandang kamera tu, saya pandang cameraman di belakang tu. Yang susah-susah dia set up tu. Kalau saya pandang kameranya, maknanya tepilah kamera ni. Contohnya. Macam tu. Okey, jadi maknanya setakat macam itulah Pak Isyak. Dan saya ni pula kaedah saya, kalau kita buka, saya nak tumpu. Nak tumpu biar ada maknanya latih tubi. Ada ke orang main bola nak berlatih? Kan maknanya sebulan sekali berlatih main bola. Tu baru lepas tu pergi pertandingan. Confirm kalah lah. Kalau sampai kata latih lebih intensif lagi. Tu anak kita nak SPM. Kita nak PMR. Makin latih tubi lagi. Anak saya ni pun sebab nak peksa-peksa ni lah. Sampai malam kelas. Itulah saya punya maknanya bidadari saya tak datang malam ni. Sebab apa? Sebab ada anak nak kena ambil, ada anak nak kena hantar. Macam tu. Tak apalah tu, itu bukan sepanjang masa. Nak katanya, nak exam latih tubi. Tapi kita nak mati bawa hati ni tak nak latih tubi. Macam mana? Sebulan sekali. Gitu. Jadi kalau saya kalau betul nak bahkan hati ni, paling-paling seminggu sekali. Macam tu. Untuk kita betul-betul faham. Taklah sebulan baru buka balik buku. Lepas tu nak buka balik tak ingat dah. Ulang kaji balik. Bila nak habisnya? Macam tu. Jadi maksudnya kesungguhan. Ini bukan santai. Benda hati ni bukan santai-santai sambil-sambil tak. Kerja itu sambil-sambil. Tapi benda hati ni tumpuan. Macam tu. Itu saya punya sedikit sudut pandang lah. Macam tu. Ustaz, macam mana Ustaz? Setiap minggu Ustaz. Tak larat lah ni. Ikut tak larat. Tak apalah kalau tak larat. Tapi kalau bab latihan anak, larat pula hantar setiap malam. Tapi buat hati ni tak larat pula. Itulah. Macam tu. Jadi itu muhasabah kita bersama. Tapi pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Buat hasilnya, kalau boleh manage nanti lepas isyak, kita buat lepas isyak lah. Kalau 10.30, sebelum ke 11 tu kita berhenti. Macam tu lah. Okeylah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati surau ini. Allah rahmati Presiden 9 ini. Allah rahmati seluruh Putrajaya ini. Allah Ta'ala rahmati semua wilayah persekutuan negeri Selangor dan semua tanah-tanah air kita di seluruh negeri di Malaysia ini, bahkan di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia insya-Allah. Selagi ada orang yang bertekun untuk memahat kalimah Muhammad dalam hatinya, selagi ada orang yang bertekun untuk melatih nafasnya beriringan dengan zikrullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan golongan seumpama ini asbab kebaikan untuk semua kita yang berbaki insya-Allah. Untuk semua mereka itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan satu al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.